Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu doakan agar semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita akan belajar unit 16, Sains dan Kehidupan. Tajuk, Sains dan Makanan. Murid-murid akan menguasai aspek tata bahasa, standard pembelajaran 5.3.1, memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat dengan struktur yang tepat dan betul. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dikira berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 ayat tunggal yang terdapat dalam petikan yang dibaca. Sediakan buku teks bahasa Melayu ya. Rujuk muka surat 125. Kita akan baca petikan ini. Selepas itu, kita akan bina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. Cikgu akan terangkan dulu apa itu ayat tunggal. Maksudnya ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Okey, cikgu bagi contoh. Ayat Fahmi makan nasi. Fahmi merupakan subjek, manakala makan nasi ialah predikat. Jom kita cuba bina ayat tunggal dengan peluasan subjek. Maksudnya, subjek itu kita kembangkan atau kita luaskan lagi. Contohnya, tadi subjek ialah Fahmi kan? Kalau kita nak luaskan subjek itu, kita tambah lagi. Fahmi yang berkacamata itu makan nasi. Inilah maksud cikgu, ayat tunggal dengan peluasan subjek. Okey, yang kedua pula, jom kita bina ayat tunggal dengan peluasan predikat. Kita kekalkan subjek dengan Fahmi. Kita hanya nak luaskan predikat sahaja. Contohnya, makan nasi goreng udang dan sotong. Jom sama-sama dengan cikgu kita baca petikan. Sains dan makanan. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan menghakis. Alkali pula rasanya pahit. Manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Jom kita bina ayat tunggal dengan peluasan subjek. Kita akan cari 4 ayat yang terdapat dalam petikan yang telah kita baca tadi. Ayat yang pertama, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Jom kita bina ayat tunggal ini dengan peluasan subjek. Perkara pertama yang perlu kita lakukan, kenal pasti dulu yang mana subjek. Keluarga Farisha. Okey, jom kita luaskan subjek ini. Boleh menjadi keluarga bahagia Farisha. Kita sambungkan dengan predikat yang ada. Sedang menjamu selera. Inilah maksud cikgu, ayat tunggal dengan peluasan subjek. Okey, jom kita lihat pula ayat yang kedua. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Okey, jom kita cari dulu yang mana subjek ya.
Bagus. Makanan. Jom kita luaskan lagi subjek ini. Makanan tengah hari. Kita sambungkan dengan predikat yang dihidangkan sungguh lazat. Okey, untuk ayat yang ketiga ini, apa kata kita cari ayat yang memang ada perluasan subjek? Murid-murid rasa ayat yang mana ya? Bagus. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ini merupakan ayat tunggal yang sudah ada perluasan subjeknya, iaitu kecil manja. Apa kata untuk ayat yang ketiga ini kita tukarkan menjadi ayat tunggal tanpa perluasan subjek? Jawapannya, adik tidak suka makan ulam. Okey, jom kita cari pula ayat tunggal yang keempat. Ulam itu rasanya pahit. Perkara yang perlu kita lakukan, cari dulu yang mana subjek. Ulam itu. Kita luaskan subjek ini menjadi ulam pegaga itu. Kita sambungkan dengan predikat rasanya pahit. Okey, inilah maksud cikgu ayat tunggal dengan perluasan subjek. Seterusnya, jom kita bina ayat tunggal dengan perluasan predikat pula. Kita akan cari ayat tunggal yang terdapat dalam petikan yang sama yang telah kita baca tadi. Ayat pertama, kita gunakan ayat tunggal yang sama, iaitu keluarga Farisha sedang menjamu selera. Tetapi kita nak luaskan bahagian predikat. Kita perlu cari yang manakah predikat, iaitu sedang menjamu selera. Jom kita bina ayat tunggal ini dengan perluasan predikat yang betul. Keluarga Farisha sedang menjamu selera di mana? Ya, di ruang makan. Ini maksud cikgu tadi. Kita luaskan bahagian predikat sahaja. Untuk ayat yang kedua pula, murid-murid gariskan Encik Farid makan sedikit sahaja. Jom kita cari dulu yang mana predikat. Ya, makan sedikit sahaja. Encik Farid makan apa? Apa yang boleh kita luaskan untuk predikat ini? Ya, makan nasi sedikit sahaja. Untuk ayat yang ketiga, apa kata kita cari ayat tunggal yang sudah ada perluasan predikat? Masih dalam perenggan yang sama. Cuba murid-murid cari. Bagus. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Ayat ini sudah ada perluasan predikat, iaitu segar. Jom kita bina ayat tunggal tanpa perluasan predikat. Farisha pula gemar minum jus oren. Untuk ayat yang terakhir, ada dalam perenggan ini. Murid-murid gariskan ayat. Puan Faiza sungguh pandai memasak makanan. Apakah predikatnya? Jom kita gariskan dulu. Sungguh pandai memasak makanan. Kita luaskan predikat ini. Puan Faiza sungguh pandai memasak makanan Melayu. Inilah maksud cikgu ayat tunggal dengan perluasan predikat. Tugasan yang cikgu nak murid-murid laksanakan pada hari ini mudah sahaja. Semuanya telah kita bincangkan tadi. Yang pertama, bina ayat tunggal dengan perluasan subjek yang betul. Pastikan ada 4 ayat ya. Tugasan kedua pula, murid-murid perlu bina ayat tunggal tetapi dengan perluasan predikat. Juga ada 4 ayat. Semoga perkongsian cikgu tentang ayat tunggal dengan perluasan subjek dan perluasan predikat tadi dapat memberi manfaat kepada semua anak murid cikgu. Selamat berjaya ya. Jumpa lagi. Bye.